21 Mei 2026. Akhir pagi, di pantai Laut Azov, di selatan Ukraina yang diduduki, langit cerah. Dan di atas sana melayang pegun di atas jalur tanah antara laut dan lagun. Sebuah drone Ukraina merakam semuanya. Di bawah sana, bangunan-bangunan berbaris di tepi air. Seluruh kompleks yang telah diubah oleh Rusia menjadi ibu pejabat pasukan khas FSB. Perkhidmatan rahasia yang paling ditakuti di negara itu. Agen-agen di dalam sana langsung tidak tahu apa yang akan berlaku. Bagi mereka, ini hanyalah satu lagi hari rutin jauh dari barisan hadapan, sehingga letupan pertama merobek bumbung. Kemudian satu lagi. Dan satu lagi. Apabila asap memenuhi skrin, apa yang dahulunya ibu pejabat kini menjadi runtuhan. Presiden Zelensky sendiri mengumumkan hasilnya. Kira-kira 100 korban di pihak Rusia. Dan tidak kira pihak mana yang menerima tamparan sebegitu, satu perkara pasti. Dia terus mengambil iktibar. Dia tinggalkan pantai itu dan tidak pernah kembali lagi. Tapi FSB buat sebaliknya. 2 bulan kemudian, hanya beberapa kilometer dari situ, di kawasan pantai yang sama, 100 agen Torhan membina sebuah pangkalan baru. Kali ini lebih besar, dengan 70 kendaraan, Pengawal bersenjata, pos pemeriksaan, dan juga tempat perlindungan bawah tanah. Mereka yakin bahwa kali ini tiada siapa yang akan menemuinya. Tapi Ukraina mempunyai mata di langit dan tidak pernah berhenti memerhati. Dan apa yang berlaku pada 20 Julai membuktikan bahawa FSB bukan sekadar melakukan kesilapan biasa. Mereka telah melakukan satu-satunya kesilapan yang tidak boleh dilakukan oleh mana-mana perkhidmatan rahsia. Untuk memahami apa yang berlaku, Anda perlu tahu terlebih dahulu apa yang dilakukan oleh FSB di bahagian Ukraina yang diduduki. Kerana ia bukan seperti yang kebanyakan orang bayangkan. Lihat, agen perkhidmatan rahsia Rusia tidak berdiri memegang senapang di dalam parit. Dia bekerja di belakang barisan hadapan. Kerja dia adalah satu jenis peperangan yang berbeza. Apabila tentera Rusia memasuki wilayah Kherson, pada tahun 2022, agen-agen ini turut tiba bersama. Dan mereka tiba dengan senarai yang telah disediakan. Mereka mempunyai nama-nama veteran Ukraina, pegawai-pegawai kerajaan, sukarelawan, daripada sesiapa sahaja yang boleh mengatur gerakan penentangan. Dan maklumat itu malah telah didokumenkan oleh Memorial, salah satu organisasi hak asasi manusia yang paling dihormati di dunia. Disitulah pemburuan bermula. Ruang bawah tanah bangunan awam dijadikan sel penjara. Di garaj, para agen membina bilik soal siasat dan ada sekolah yang diubah menjadi pusat tahanan. Apabila Ukraina membebaskan bandar Kherson pada penghujung tahun itu, pendakwa raya menemui 11 pusat tahanan hanya di bandar itu. Dan di seluruh rantau itu, menurut kerajaan Ukraina, mayat 63 orang dengan tanda-tanda diseksa telah ditemui. Dan ini bukanlah masa lalu yang jauh. 7 hari sebelum serangan yang Anda akan lihat dalam video ini, Kesatuan Eropa telah mengenakan sekatan terhadap seorang pegawai FSB bernama Jan Zanevski. Sebabnya, penyiksaan terhadap orang awam tepat di kawasan ini. Inilah FSB yang menduduki Ukraina. Sebuah mesin untuk memantau, menangkap, dan menganiaya orang. Cuma mesin seperti ini memerlukan pusat arahan. Sebuah tempat fizikal dengan ruang, tenaga, dan komunikasi. Sebuah pusat di mana segala-galanya diselaraskan. Dan tempat yang dipilih oleh FSB, baik, yaitu sebuah resort di tengah-tengah pantai. Nama dia ialah Express, sebuah pensionat. Nama yang diberikan oleh orang Ukraina untuk sebuah hotel percutian. Terletak di tepi Laut Azov, di kampung Shchaslivtsevo, ia mempunyai 8 hektar taman, kolam renang berpemanas, pantai persendirian dengan pasir halus, mampu menampung 1000 tetamu. Ia adalah jenis tempat di mana keluarga Ukraina menghabiskan musim panas bersama anak-anak. Kuma, selepas pencerobohan, keluarga-keluarga itu tiba-tiba hilang begitu saja. Dan disitulah FSB mengambil peluang untuk berpindah ke sana.
Untuk seketika ia memang berhasil, sehinggalah pada awal pagi 23 April 2026. Sekitar pukul 3 pagi, drone serangan Ukraina telah jatuh ke atas Ekspres. 5 bangunan yang digunakan oleh agen sebagai tempat penginapan telah musnah. Kantin juga, gudang senjata dan depot amunisi juga musnah. 4 kendaraan telah dibakar. Dan kebakaran itu begitu besar sehingga satu sistem NASA yang memantau kebakaran dapat mengesan api tersebut dari angkasa. Sebuah saluran telegram Rusia telah menerbitkan laporan tersebut menggunakan kode daripada tentera Rusia sendiri. 2 pegawai menjadi kargo 200, 10 menjadi kargo 300. Dalam istilah tentera mereka, kargo 200 bermaksud mati dan kargo 300 bermaksud cedera. Penerbitan itu telah dilihat sebanyak 167.000 kali. Maksudnya pangkalan yang terbakar itu bukan rahasia kepada sesiapa pun. FSB tahu. Seluruh dunia tahu. Kawasan pesisir itu sudah ditandakan. Dan jika Anda suka melihat kisah ini dibina satu demi satu, langganlah saluran ini kerana ia akan menjadi lebih teruk lagi untuk FSB. Sebulan kemudian, datanglah amaran kedua. Serangan yang Anda lihat di permulaan video itu. 21 Mei. Ibu pejabat pasukan khas FSB meletup pada siang hari bolong. Lokasi itu ialah Henicheska Hirka, sebuah kampung bersebelahan dengan Shaslivtseve, di beting yang sama, di jalur pasir yang sama antara laut dan lagun. Pengumuman itu datang daripada Presiden Zelensky sendiri. Menurut beliau, kira-kira 100 orang Rusia antara yang terbunuh dan cedera. Dan sebagai tambahan, sebuah sistem anti-pesawat pansir turut dimusnahkan. Sebuah peralatan yang dianggarkan bernilai sehingga $20 juta. Berhenti seketika untuk melihat apa yang telah berlaku setakat ini. 2 pangkalan FSB telah dibakar dalam masa 30 hari di kawasan pantai yang sama. Sesiapa sahaja yang melihat perkara ini mungkin akan membuat kesimpulan yang sama. Tinggalkan tempat itu dengan segera. Pantai itu sudah terdedah. Seseorang sedang membocorkan kedudukan kita. Atau seseorang sedang memerhatikan semuanya. Tak kira apa sebabnya. Apa yang penting ialah tinggal di sini adalah seperti membunuh diri. Dan awak tahu apa yang FSB lakukan? Ia kembali ke kampung yang sama tempat serangan pertama berlaku. Sekarang, sebelum kau ketawakan kebodohan itu, biar aku tunjukkan sesuatu. Sebab mungkin keputusan itu tak sebodoh yang kau sangka. Mari kita letakkan diri kita di tempat mereka sekejap. Kau perlu menempatkan 100 orang dengan dewan makan, tenaga, dan komunikasi. Perlu letak 70 kendaraan. Dan perlukan perimeter tertutup, mudah untuk diawasi. Jauh dari jangkauan artileri. Di wilayah Kherson yang diduduki. Tempat apa yang sudah menyediakan semua ini? Itulah hotel peranginan itu. Sebuah bangunan besar, dikelilingi tembok, dengan struktur yang lengkap, terbengkalai sejak awal perang. Dan ini bukan teori. Orang Rusia telah menjadikannya satu kebiasaan. Ia adalah sebuah pansionat pada bulan April. Sebuah kompleks di tepi laut pada bulan Mei. Sebuah rumah tumpangan di Henichesk yang diserang pada bulan Jun. Dengan tentara Rusia yang menginap di dalamnya. Dan sekarang pada bulan Julai, satu lagi pansionat. Bagi mereka memilih resort ialah pilihan yang paling rasional. Dan FSB telah melangkah lebih jauh. Mereka telah mengubah pansionat itu menjadi sebuah kubu kuat. Menurut perkhidmatan rahasia Ukraina, tempat itu mempunyai pengawal bersenjata. Pos kawalan mengawasi siapa yang masuk dan keluar. Halangan kejuruteraan dan tempat perlindungan bawah tanah yang digali di sekitar pangkalan. Setiap lapisan baru menjadikan kompleks itu lebih terlindung dari dalam. Cuma ada satu perkara yang mereka abaikan. Setiap lapisan baru juga menjadikan kompleks itu lebih mudah dilihat dari luar. Sebab sebenarnya tembok tidak menyembunyikan apa-apa. Tembok menandakan bahawa ada sesuatu yang tidak boleh dilihat. Dan di sebelah sana, seseorang mencatat semuanya. Sementara FSB membina halangan dan menggali tempat perlindungan, pasukan peninjau SBU, Perkhidmatan Keselamatan Ukraina, sedang menyediakan laporan itu.
Lebih daripada 70 kenderaan telah dikira di kawasan itu. Pos kawalan telah dipetakan. Tempat perlindungan bawah tanah telah dikenal pasti. Anggaran adalah 100 anggota tentara di dalam kompleks itu. FSB memperkuatkan pangkalan itu. Dan setiap penambahan kekuatan menebalkan lagi fail Ukraine. Dan itu bukanlah usaha yang berdiri sendiri. Ia adalah sebahagian daripada rancangan yang lebih besar. Pada akhir bulan Jun, Zelensky telah mengumumkan satu kempen selama 40 hari untuk melancarkan serangan terhadap kawasan belakang Rusia. Ini termasuklah kilang penapisan, aerodrom, depot, dan pusat arahan. Dan beliau menyerahkan misi itu kepada unit paling maut yang dimiliki oleh Ukraine. Pusat Operasi Khas Alpha SBU. Menurut perkhidmatan Ukraine sendiri, unit tunggal ini telah meneutralkan lebih daripada 50.000 penceroboh hanya dalam separuh pertama tahun 2026. Resort FSB kemudian dimasukkan ke dalam senarai sasaran. Dan kemudian, kawan-kawan saya, ia hanya soal memilih malam yang sesuai. 20 Julai, Drone-drone Alpha berlepas. 13 daripada mereka sampai ke sasaran. Dalam imej terma, kita boleh nampak apa yang FSB sembunyikan. Barisan truk bersinar dalam inframerah. Bangunan-bangunan yang dipanaskan, seluruh kompleks terdedah seperti sinar X. Dan kemudian, kilatan-kilatan mula muncul. Satu demi satu, drone-drone itu menjunam. Bangunan-bangunan itu terkena. Barisan kenderaan meletup satu demi satu. Apabila satu sasaran masih terbakar, sasaran seterusnya sudah pun dikunci. Akhirnya, yang tinggal hanyalah kebakaran besar yang melanda seluruh kompleks. Institut untuk Kajian Perang, sebuah pusat analisis Amerika, memetakan lokasi imej-imej tersebut dan mengenal pasti drone yang bertanggung jawab terhadap serangan itu. FIP-2 daripada penggeluar Ukraine, Firepoint. Ia dibuat khusus untuk jenis sasaran seperti ini. Jarak sekitar 200 km. Cukup untuk menyapu kawasan belakang yang diduduki. Dan mampu membawa lebih daripada 100 kg bahan letupan. Lihat rekaman drone itu beraksi. Tak ramai yang tahu tentang ini, tapi ia mempunyai keupayaan tambahan. Ia boleh melancarkan roket semasa terbang ke arah sasaran yang ditemui oleh pengendali di sepanjang perjalanan. Dan kebetulan pula, sehari selepas serangan di resort itu, FP2 muncul semula di kawasan yang sama. Kali ini di Chonhar, pos kawalan yang menghubungkan Crimea ke Tanah Besar. Letupan itu dirakam dari darat di pihak Rusia. Sebuah bola api menelan sekumpulan lori. Dan seorang lelaki berlari untuk menyelamatkan nyawanya sendiri. Tetapi, perburuan ini tidak berhenti di resort itu. Ia hanya bertukar lokasi. Sekarang, bolehkah Anda bayangkan berapa ramai ejen FSB yang terbunuh pada malam 20 Julai itu? Baik, tiada siapa yang tahu. SBU tidak mendedahkan jumlah korban dan juga tidak mendedahkan tarikh sebenar serangan itu. Rusia apatah lagi, sehingga hari ini tidak berkata sepatah pun tentang perkara itu. Dan tiada sumber bebas yang berjaya mengesahkan keputusan itu. Tetapi beberapa laman web melaporkan 100 kematian. Satu angka yang sangat hampir dengan jumlah korban dalam serangan serupa yang pernah berlaku sebelum ini. Cuma nombor itu bukanlah perkara paling penting di sini. Yang penting ialah soalan yang ditinggalkan di awal video tadi. Ingat tak? Jadi, apakah sebenarnya kesilapan itu? Dan yang ini ya, boleh dijawab. Berisik hanya bergantung pada satu perkara, tidak dilihat. Sebenarnya perkhidmatan rahasia Rusia di Kherson tidak dapat kekal tidak kelihatan. Untuk mengendalikan mesin penindasan, mereka memerlukan armada, perimeter, pengawal, dan tempat perlindungan. Dan semua itu mencipta satu tanda pengenalan, katakanlah begitu. Dilihat dari langit, sebuah pangkalan berkubu di tempat di mana orang ramai dahulunya menikmati percutian.
menarik lebih banyak perhatian berbanding sebarang kebocoran maklumat sulit. Karena Ukraine mengesahkan sasaran itu, SBU tidak mendedahkan. Dan mungkin mereka pun tak perlu beritahu. Sebuah kompleks dengan 70 kenderaan dan satu pos kawalan di pintu masuk di sebuah kampung pantai memang sudah mendedahkan dirinya sendiri. Itu membawa kita ke bahagian paling kejam dalam cerita ini. Sebenarnya tiada keputusan yang betul. Jika FSB melindungi dirinya, ia akhirnya mendedahkan dirinya sendiri. Jika dia menyebar untuk menghilang, dia akan terdedah dan tidak teratur. Kubu itu sendiri menjadi tanda pengenalnya. Dan FSB membayar mahal untuk mengetahui perkara itu sebanyak 3 kali di pantai yang sama. Kita sudah boleh anggarkan jumlah bayaran terakhir itu. Secara praktikal, barisan Kherson telah kehilangan pusat koordinasi di kawasan di mana garisan itu sudah pun terhenti. Kampen 40 hari, Zelensky masih aktif. April, Mei, Juli, pemburuan terhadap FSB telah menjadi kebiasaan. Dan kebiasaan itu berulang. Di suatu tempat di Ukraina yang diduduki, sekarang juga ada seorang pegawai FSB sedang mencari bangunan seterusnya untuk dijadikan markas. Sambil sedar bahawa apa-apa dinding yang dia bina akan dapat dilihat dari atasannya. Sementara itu, kami akan terus berada di sini memerhati bab seterusnya. Jadi langganlah saluran ini supaya Anda tidak terlepas apa yang akan datang. Dan beritahu saya sesuatu di ruangan komen. Adakah Anda rasa FSB telah kembali ke kawasan ini beberapa kali? Atas sebab apa? Adakah kerana keangkuhan? Atau mungkin keputusasaan? Beritahu saya apa pendapat awak. Terima kasih kerana menonton sampai di sini dan jumpa lagi di video seterusnya.